Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video kali ini ingin membincangkan tajuk panjang jisim dan isi padu cecair, soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Jadi boleh rujuk pada buku teks muka surat 195. Soalan yang pertama. Puan Hamidah menggunakan reben merah jambu, putih dan hitam untuk menghias hadiah hari jadi anaknya. Panjang riben adalah seperti yang berikut. So, dia beri jadual pada awak. Soalan dia, berapakah jumlah panjang riben? Jumlah panjang riben dalam milimeter yang digunakan. So, dekat sini ada dua benda. Satu jumlah panjang. Dia nak tahu keseluruhan. Jadi, dekat sini kita dah tahu melibatkan operasi tambah. Dan jawapannya dia nak dalam milimeter. So, dia terpulang pada awak sama ada awak nak selesaikan dulu operasi tambah kemudian baru tukar unit ataupun awak nak tukar saja unit pada awal-awal. Kita bina dulu ayat matematik daripada soalan ni. So 36 cm 3 mm tambah 67 cm 2 mm tambah 268 mm. Dan jawapan dia minta dalam milimeter. So, tak ada masalah sebab operasi tambah sahaja dan melibatkan dua unit. Saya dah ajar sebelum ni. Kalau melibatkan dua unit, lebih mudah buat bentuk T, cm, milimeter. So, kita masukkan nilai dia. 36, 3. 67, 2. Nak masukkan terus yang belakang pun boleh. Nak kira dulu separuh pun boleh sebab dia tambah. So, saya kira dulu yang ni. 5, 13, 103 cm, 5 mm. So, jawapan yang kat sini 103 cm, 5 mm. Kita nak tambah dengan 268 mm. Dan jawapan pun nak dalam milimeter. Jadi yang mana memudahkan awak sebenarnya? Kita nak jalankan operasi mesti dalam unit yang sama. Kalau yang ini milimeter, yang kat sini ada cm milimeter, tak boleh. Kita kena dalam unit yang sama. Jadi, cara paling cepat ialah kita tukar dia kepada milimeter. So, nak tukar cm kepada milimeter, 103 darab 10. Dapatlah 1030 milimeter. Tambah dengan 5, dia jadi 1035 mm. Tambah 268 mm. So, saya dah lengkapkan sampai sini. Jawapan akhir, sila kira sendiri untuk dapatkan jawapan akhir soalan 1. Kita lihat soalan yang kedua. Encik Kimbua membuat latihan larian sejauh 3 km 260 meter setiap hari. Kita take note dulu. Dia buat 3 km 260 meter setiap hari. Hitung jarak lariannya dalam seminggu. Dalam seminggu ada 7 hari. Kalau sehari dia dapat lari sebanyak 3 km 260 meter, nak dapatkan 7 hari, operasi dia ialah darab 7. Melibatkan 2 unit. Dia ada minta jawapan dalam unit apa? Tak ada. Dia tak bagi tahu. So, dia tak bagi tahu jawapan spesifik. Kita boleh kira je dalam kilometer-meter. Melibatkan 2 unit. Macam biasa, buat T. Tulis unit dia, kilometer-meter. 3 km 260 darab 7. Selebihnya awak perlu lengkapkan sendiri. Yang paling penting, lihat betul-betul jawapan di sini nanti. Adakah dia melebihi 1000 ataupun tidak? Sebab 1 kilometer sama dengan 1000 meter. So, dekat sini perhatikan betul-betul. Kita tengok soalan yang ketiga. Berpandukan maklumat dalam jadual, berapakah panjang Sungai Pahang? Sungai Pahang dia tak bagi tahu detail. Dia cuma bagi tahu kurang 88 km daripada Sungai Rajang. Kurang operasi tolak. Sungai Rajang pula pun dia tak bagi tahu detail. Dia cuma cakap lebih 323 km daripada Sungai Kelantan.
Sungai Kelantan 240 km. So, daripada maklumat ni, ada 3 sungai ni yang kita tahu hanya satu je yang dia beri lengkap, iaitu Sungai Kelantan. So, saya tulis SK. Sungai Kelantan 240 km. Nak dapatkan Sungai Rajang, dia lebih. So, kalau lebih operasi tambah. Okey, tambah dengan 323 km. Hasil jawapan awak kat sini ialah Sungai Rajang. Cikgu tulis SR je. Sungai Rajang. So, Sungai Rajang ialah 563 km. Okay, 563 km untuk Sungai Rajang. Senang je sebab dia cakap 323 km lebih. So, kita tambah. Sekarang, kerja awak ialah untuk cari Sungai Pahang. Dia bagi tahu kurang 88 km daripada Sungai Rajang ni. Ni Sungai Rajang yang kita kira. Dia kurang. So, buat pengiraan awak. Awak nak guna operasi apa? Tadi saya dah bagi tahu operasi apa. Okey, seterusnya soalan 4. Jumlah jisim Maniam, Norzi dan Ong ialah 150 kg. Jisim Norzi 35 kg, 200 gram. Jisim Ong lebih 950 gram daripada Nazri. Berapakah jisim Maniam? Okey, so kita tengok dekat sini. Soalan 4. Okey, soalan 4. Jumlah jisim. Okey, kat sini dia cerita Maniam, Nazri dan Ong. Tiga orang ni jumlah jisim dia ialah 150 kg. So, yang kita tahu Norzi 35 kg. 35 kg, 200 gram. Jisim Ong lebih. Lebih ni tambah ke tolak? Lebih mestilah tambah. Tambah 950 gram daripada Nazri. Nazri pula. Norzi. Tambah 900 gram daripada Norzi. Maniam yang kita tak tahu. So, sekarang yang kita dapat maklumat, kita cuma boleh kira untuk Ong dulu. So, kita nak kira Ong. Dia 950 gram lebih daripada Norzi. So, Norzi dalam kg dan gram. So, kita buat T lah. Kg, gram. 35 kg, 200 gram. Tambah, sebab Ong ni lebih. Tambah 950 gram. Okey, dapatkan untuk Ong. 5, 11, 35. 1 kg 1000 gram ni dah lebih. So, tolak 1000 tambah 1. Dapatlah jawapan dekat sini. 36 kg 150 gram berat Ong. Okay, ni berat Ong. Soalan dia tanya berapakah jisim Maniam. Okey, semua sekali ada 150 kg. Kita dah tahu Norzi. Norzi kita tahu. Okey, saya masukkan kat sini. Norzi 35 kg, 200 gram. Norzi. Okey, Ong pun kita dah tahu. Ong 36 kg, 150 gram. Sekarang, boleh tak daripada maklumat yang awak ada ni, awak nak kira jisim Maniam sahaja? Awak dah ada berat 2 orang lagi. Awak cuma perlu kira jisim Maniam sahaja. So, apa yang awak perlu buat sebenarnya untuk dapatkan jisim Maniam? Okey, fikir betul-betul. Buat pengiraan awak untuk dapatkan jawapan akhir. Okey, kita teruskan dengan soalan 5. Kira jumlah jisim ayam Belanda dan ayam kampung. Jumlah jisim. Okey, so kita nak guna operasi tambah lah. Okey, sebelum tu kita tengok dulu. Ayam Belanda tak ada masalah. 4 kg 600 gram. Ayam kampung kurang 2 kg 10 gram.
kurang. Dia dah cakap kurang. Jadi kurang ialah operasi tolak. Sekarang kerja kita nak cari berat ayam kampung. Ayam kampung ni tak ada berat. Dia bagi ayat je. Okay, so ayam kampung, kita nak cari dia. Kita buat bentuk T. Melibatkan kg dan gram. Kurang. Jadi operasi tolak. Tolak daripada ayam Belanda. 4 kg 600 gram. Tolak 2 kg 100 gram. Okay, bila tolak, kita dapat ayam kampung kita beratnya hanyalah 2 kg 500 gram. Okay, ni ayam kampung. Berat dia. Soalan dia tadi, kira jumlah jisim ayam Belanda dan ayam kampung. Okay, boleh kira tak? Ayam Belanda dan ayam kampung. Okey, ni belum jawapan akhir saya lagi. Okey, ayam Belanda tambah ayam kampung. Sama dengan berapa? So, awak boleh kira. Okey, tapi pada soalan nombor 6. Jisim 5 biji bola besi yang sama ialah 8 kg. Okey, 5 biji bola besi. 8 kg. Hitung jisim dalam kg dan gram 4 biji bola besi. So, awak tak ada cara lain. Awak kena tahu berat untuk 1 biji. 1 biji kita nak guna operasi bahagi. So, 8 kg bahagi 5. Kita nak dapatkan berat sebiji. So, 1 tolak 5 baki 3. Ingat, bila dia unit, dia tak boleh ada baki. Kita kena letak sifar. Kita tambah titik perpuluhan. Kita letak sifar. 30 bahagi 5, 6. So, sekarang dah tak ada baki. Maksudnya, 1 biji bola besi, berat dia 1.6 kg. Soalan dia nak 4. So, apa kita nak buat untuk 4? Apa nak buat? Kita dah tahu 1. Kita dah tahu sebiji. Kita nak 4. Kita nak guna operasi apa? Dan jangan lupa jawapan yang dia minta dalam kg dan gram. Kita dah tahu 1. Kita nak kira untuk 4. Operasi apa? Dan bila dah dapat jawapan, ingat jawapan akhir dia nak dalam kg dan gram. Okey, kita tengok soalan 7. Okey, soalan 7, isi padu air dalam bekas P kurang 395 ml daripada bekas Q. Isi padu air dalam bekas Q ialah, okey, so dia saja bagi ayat ni untuk awak pening. Okay, sekarang kita tahu isi padu air dalam bekas Q ialah 1 liter 70 ml. Isi padu air dalam bekas P ialah kurang sebanyak 395 ml daripada bekas Q. Okey, soalan A. Berpandukan maklumat di atas, hitung jumlah isi padu air dalam bekas P dan Q. Sebelum kita nak kira jumlah isi padu dalam bekas P dan Q, kita kena tahu air dalam bekas P. So, macam mana nak kira? Dia dah cakap kurang. So, apa kita nak buat? Kita akan, kurang ialah operasi tolak. So, kita akan tolak 1000. Okey, saya nak senang, saya terus tukar dia kepada ml. Yang ini 1 liter sama dengan 1000 ml. So, dia ialah 1070 ml. 1070 ml tolak 395 ml. Okey, saya dah kirakan, saya dah dapatkan nilai P. Okay, sekarang soalan A tu dia tanya, berpandukan maklumat di atas, hitung jumlah isi padu air dalam bekas P dan Q. Maksudnya air bekas P tambah dengan bekas Q. So, yang ni awak kena lengkapkan pengiraan awak. Okey, so kita tengok soalan B. Soalan B, air di dalam bekas Q dituang sama banyak dalam 2 biji cawan. Tuang sama banyak. So, kat sini dah tahu sama banyak ialah kata kunci untuk operasi bahagi. Soalan dia isi padu dalam sebiji cawan. Okey, jadi ayat matematik untuk soalan 7B adalah seperti berikut. Okey, boleh lengkapkan pengiraan awak. Okey, itu saja perbincangan kita untuk penyelesaian masalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.